Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kuala Lumpur nampaknya akan menjadi Taman Seri Muda kedua. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Segambut Hanayuh memberi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 24 jam untuk mengambil tindakan berhubung 6 kolam takungan banjir yang didakwa diluluskan untuk tujuan pembangunan di Kuala Lumpur. Dia berkata seminggu selepas hujan lebat berpanjangan pada 18 Disember lalu, Kuala Lumpur telah mengalami banjir yang teruk melibatkan 12 kawasan dan menyebabkan lebih 90 lokasi kejadian tanah runtuh. Menurut Hana, ketika Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL berhempas pulas membersihkan sampah akibat banjir, wujud keperluan untuk mereka berhenti dan melihat semula bagaimana kelulusan pembangunan di Kuala Lumpur dilakukan. Beliau merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2019 yang dibentangkan baru-baru ini yang telah mendedahkan bahawa sepanjang tempoh 2015 hingga 2020, Datuk Bandar telah meluluskan 943 kebenaran perancangan walaupun tidak selaras dengan Pelan Bandaraya Kuala Lumpur PBRKL 2020. Laporan tersebut juga menyebut perubahan zon guna tanah dan intensiti pembangunan memberi kesan kepada alam sekitar dan pertambahan kepadatan menyebabkan berlakunya pengurangan tanah lapang awam, kejadian banjir kilat di Kuala Lumpur dan kesesakan lalu lintas, kata Hana. Menurutnya, kemungkinan pendedahan yang paling mengejutkan dalam laporan ini ialah 6 kolam takungan banjir telah diluluskan untuk tujuan pembangunan. Tukar guna ini bukan sahaja menjejaskan kapasiti kolam takungan banjir, malah merencatkan keseluruhan sistem operasi banjir Kuala Lumpur flood mitigation. Seterusnya mendedahkan Bandaraya Kuala Lumpur kepada risiko berlakunya bencana banjir yang lebih kerap, tegasnya. Laporan tersebut, kata Hana, secara jelas mendedahkan untuk tempoh yang sama dari tahun 2015 hingga 2020, Kuala Lumpur mengalami banjir kilat sebanyak 48 kali. Ini merupakan pertambahan bilangan banjir kilat daripada 5 kali pada tahun 2017 kepada 13 kali dalam tahun 2020, iaitu peningkatan hampir 3 kali ganda. Kata Hana, beliau telah pun membangkitkan perkara tersebut semasa persidangan Parlimen baru-baru ini mengenai kurangnya maklum balas daripada SPRM berkenaan laporan dan pendedahan LKAN 2019. Kemusnahan yang disebabkan oleh banjir minggu lalu sepatutnya menyedarkan SPRM dan DBKL untuk mengambil tindakan segera. Saya tidak akan mengizinkan kejadian banjir di kolam air dan di kampung Kasih Pilih yang berlaku di dalam kawasan Parlimen Segambut tidak dilayan dengan sewajarnya. Sebagai ahli parlimen mereka, saya menuntut SPRM mengambil tindakan segera mengenai pendedahan dalam laporan Ketua Audit Negara. SPRM mesti bertindak dalam tempoh 24 jam dengan melakukan siasatan segera dan memaklumkan hasil siasatan mereka kepada penduduk Kuala Lumpur, tegas Hana. Dia berkata kawasan takungan air tinggal 30% sahaja. Kuala Lumpur bakal menjadi Seri Muda 2.0 jika tiada tindakan hari ini. Beliau turut menegaskan bahawa semua maklumat secara jelas dinyatakan di dalam laporan Ketua Audit Negara termasuk kronologi dan kegagalan jawatankuasa yang meluluskan. Beliau menyeru Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya membaca laporan audit tersebut dan mengambil tindakan dengan segera jika beliau serius mahu menangani isu banjir. Susulan kenyataan Hanayuh itu, Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil berkata ada yang kata zaman Pakatan Harapan juga ada jual tanah kolam takungan banjir. Tetapi sebenarnya kolam takungan Taman Desa telah diberi milik pada 12 Jun 2018. Menteri Wilayah Khalid Samad hanya dilantik ke Kabinet pada 2 Julai 2018. Maknanya kolam tersebut telah kena rembat sebelum Khalid Samad memegang jawatan Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi siapa yang luluskan pemberi milikan kolam-kolam takungan banjir ini? Soal pengarah komunikasi keadilan itu. Menurut beliau, persoalan ini serta persoalan pemberi milikan tapak-tapak
kolam takungan banjir yang lain dari tahun 2015 hingga 2020 mungkin boleh dijawab oleh beberapa pihak. Iaitu pertama, Menteri Wilayah pada zaman 2013 hingga 2018, Tengku Adnan Tengku Mansur. Kedua, Menteri Wilayah pada Mac 2020 hingga Ogos 2021. Siapa lagi kalau bukan Tan Sri Anwar Musa? Ketiga, Menteri Wilayah hari ini, Syahidan Kasim. Keempat, sekiranya tanah tersebut milik Kerajaan Persekutuan, iaitu Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, mungkin isu ini turut boleh dijelaskan oleh Ketua Setiausaha Negara pada zaman menteri-menteri tersebut berkhidmat, iaitu Tan Sri Ali Hamzah 2012 hingga 2018 dan Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali 1 Januari 2020 sehingga kini. Yang kelima, Datuk-Datuk Bandar Kuala Lumpur pada zaman-zaman itu. Saya bersetuju dengan pendirian Hannah Yeoh dan Lim Lip Eng bahawa isu ini perlu disiasat segera oleh SPRM dan jika benar telah berlaku pelanggaran, maka mereka yang bersalah wajib dibawa ke muka pengadilan. Malah saya tetap dengan pendirian bahawa Parlimen Malaysia sepatutnya dibenarkan membahaskan isu banjir pada 20 Disember lalu kerana ini amat mustahak di mana begitu banyak harta dan nyawa telah hilang, tegas Fahmi. 24 jam telah pun berlalu. Tiada kedengaran apa-apa jawapan tuntas daripada pihak berkenaan sama ada SPRM mahupun DBKL.